Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Okey, video kali ini saya akan kupaskan tentang topik yang sebenarnya tak popular sangat pun dalam kalangan trader ataupun investor lah, yang dinamakan sebagai psychological emotional part in trading. Okey. Banyak benda yang kita boleh kupas dalam sudut psikologi ni, sebab basically psikologi adalah the most important factor sebenarnya dalam kita punya journey of trader ataupun investor. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat dalam market sekalipun, market adalah tempat di mana manusia beremosi. Okey, bukannya disebabkan daripada faktor matematik, nampak graf naik dan turun dan kiraan dan sebagainya. Tak, market adalah tempat di mana manusia beremosi. Dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak dalam carta, itu semua adalah pattern bagaimana manusia bereaksi dengan emosi mereka. Okey. So, hari ini saya akan cerita berkenaan dengan butterfly trader. Butterfly trader ni secara istilahnya adalah seorang trader yang selalu tukar-tukar teknik trading dia. Okey, sekejap gunakan teknik A, sekejap gunakan teknik B dan sekejap menggunakan teknik C. Okey. Kalau kita nak lagi detail, contohnya orang ni sekejap pakai moving average, lepas tu dia tukar pakai Bollinger Band, lepas tu dia tukar pakai RSI, kan, untuk dia determine apa dia punya faktor atau sebab kenapa dia nak masuk entry tu. Okey, kalau kebanyakan orang bila dia berkata ataupun bercakap pasal butterfly trader ni, memang benda yang tak elok lah, benda buruk lah orang kata, kan, sebab engkau tak konsisten dengan apa yang kau nak buat. Tapi bagi saya, butterfly trader ni, in fact saya sendiri adalah butterfly trader dulu, kan, macam-macam teknik saya cuba, adalah satu perkara yang bagus sebenarnya. Okey, sebabnya trading is a journey. Okey, dia bukannya satu platform boleh buat fast money dalam masa yang terdekat, melainkan tuan-tuan dan perempuan memang dah mempunyai highly discipline punya etik. Itu lain kira lah. Contohnya tuan-tuan dan perempuan belajar dengan satu cikgu, follow cikgu tu rapat, orang kata follow totoknya, ikut je, tak kisahlah kalau guru tu memang lost ke, guru tu win ke, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan dan perempuan ikut cikgu ataupun mentor tu sampai betul-betul berjaya. Macam tu tak ada masalah. Cumanya bila kita belajar ni, kita sebenarnya mencari kesesuaian diri. Okey, contoh tuan-tuan dan perempuan. Okey, contoh kita cakap pasal pakaian. Okey, ada orang suka pakai baju collar, ada orang suka pakai baju round neck, ada orang pula suka pakai kemeja. Okey, tapi objektif sama saja, nak tutup aurat. Okey, nak melindungi diri daripada panas ataupun tak suhu yang terlampau panas, ataupun suhu yang terlampau sejuk. Jadi objektif dia sama. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak belajar nak trade pakai cat bogel ke, nak trade pakai indikator ke, tak ada masalah, sebab dulu nak duit je. Okay, end up kita nak dapat sebagai profit, sebagai menjadi seorang profitable trader. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan masih lagi dalam phase butterfly trader, relax, orang kata keep it in your pace lah. Okay, jangan terlalu rushing dan terburu-buru. Kita bila nak tanya kat diri kita sendiri ni, apa yang kita nak tu sebenarnya agak susah, kan. Okay, macam saya dulu kejap-kejap nak jadi sideway trader, sekejap-kejap nak cari trend trader saja dan sebagainya. Dan dari situ kita akan nampak kelemahan-kelemahan setiap teknik. Dan akhirnya tuan-tuan dan perempuan akan nampak, baru faham kenapa tak ada teknik yang holy grail dekat dalam dunia ini. Sebab setiap teknik mempunyai kekuatan dan kekurangan masing-masing. Jadi dia bergantung pada diri sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak ambil satu teknik tu, okey, dah nampak kelebihan dia, tapi boleh tak terima kekurangan dia? Itu tuan-tuan dan perempuan kena tanya balik kat diri sendiri. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan okey dengan dia punya kekurangan, maknanya teknik tu adalah yang merupakan satu teknik yang sesuai lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan yang terakhir, saya akan bercakap sedikit berkenaan dengan rules big law of number. Okey, nama saya dah tak ingat dah kat buku mana yang saya baca, tapi dalam rules big law of number ni memang tuan-tuan dan puan-puan akan ada konsekuensi win and loss.
First win, lepas tu loss, lepas tu win, lepas tu loss, lepas tu win, lepas tu loss. Tapi end up dia akan untung segalanya tuan-tuan dan puan-puan. Satu, follow trading plan. Dan kedua, mempunyai risk management yang betul. Dan ketiga, mempunyai risk ratio yang okey. Risk ratio yang okey, mungkin ada orang selalu pakai, kalau takut, mula dulu dengan 1/2. Kalau takut lah, ni kira macam orang geng-geng gatal tangan lah ni. Okay, geng-geng gatal tangan, geng-geng tak berani nak tengok floating, bukan floating lah, biru tu lama sangat kan. Ambil 1/2 maksimum. Kalau boleh tahan diri, try pakai 1/3. Macam saya, even dah lama pun saya still pakai 1/2. Kadang-kadang dia ambil lebih sikit, 1/2.5. Disebabkan dekat saham ni, kenapa saya buat macam tu? Sebab saham ni dia satu, kita pakai cash. Okay, kita pakai duit cash, kita tak ada margin. Margin ni bila kita dah ada open position, kita boleh buka position lain. Tapi sebab cash, dia kita punya trading limit tu jadi terhad lah Okay, so sebab tu sampai 1/2. Sebab saya sebab basically akan ada counter-counter lain yang lebih yang ada setup yang seterusnya. Okay, jadi kalau ikutkan big law of number ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan stay dekat dalam satu teknik, jadi tuan-tuan dan puan-puan akan nampak dia punya fruitful result je lah. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan keep on hoping ataupun jumping, ataupun orang panggil sebagai butterfly trading, okay, tuan-tuan dan puan-puan takut setiap kali masuk dekat dalam satu sistem trading tu, tuan-tuan dan puan-puan dalam dia punya losing pace. Maknanya contoh, teknik A, market tengah trending, tuan-tuan dan puan-puan tengah guna teknik A. Teknik A ni kuat dia kat sideways. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan gunakan teknik sideways dalam trading, memang makan kuah lah orang kata. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kata, alamak, nampak guna teknik ni tak profitable lah. Okey, tukar pula teknik B. Teknik B ni pula kuat pada trending. Tapi malangnya, waktu tuan masuk teknik B ni, market dah mula masuk dalam keadaan sideways, which is sekarang ni tengah berpihak dekat teknik A. So tuan-tuan dan puan-puan masuk teknik B. Bila masuk teknik B, memang kata tu makan kuah lagi sekali lah. Okay, rugi lagi sekali. Jadi kalau tuan-tuan keep on hopping and jumping, lama-lama tuan akan confused. Okay, end up. Okay, kita wrap up kita punya sesi untuk kali ini. Saya biasanya buat video memang tak akan lebih daripada 10 minit. Alright. First, butterfly trader, benda tu perkara biasa dekat dalam mana-mana trader, sebab kita sedang mencari kesesuaian diri. Mungkin orang cakap berapa lama nak sesuai tu, itu bergantung kepada kefahaman dan kerajinan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tak salah tak salah bila berada dalam phase butterfly trader ni. Take your time. InsyaAllah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan akan nampak dia punya jalan. Dan yang ketiga, bila dah terlampau lama dalam jadi butterfly trader ni, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dah matang. Masa itu tuan-tuan dan puan-puan kena decide untuk take satu teknik yang akan tuan-tuan dan puan-puan akan stick sampai bila-bila dalam career of trading. Tak kisahlah lepas ni ada teknik yang lagi canggih ke apa ke, stick kepada satu je. Sebab macam biasa dulu saya pernah bercakap, ataupun dalam video-video ni sebelum ni saya pernah beritahu, trading ni ada 3 konsep saja. Buy on breakout, buy on pullback, buy on dip. 3 je. Pergilah celah mana pun, 3 sahaja konsep besar dalam inilah dunia trading ataupun investing ni. Okey, itu saja untuk video kali ni. Saya harap dapat beri sedikit input. Walaupun saya tahu tak ramai orang tengok video saya, tapi ini adalah passion saya, iaitu mengajar. Okey, kalau saya jadi cikgu ni, InsyaAllah lah boleh berjaya lah. Okey, tak ada, itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.